Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Malam ini saya ingin menyambung rakan saya tadi, Ashok Ismail, di dalam Awani 745 membincangkan tentang apa yang sedang berlaku di negeri Selangor, tentang apa status posisi Menteri Besar Selangor itu dan bagaimana perspektif malam ini kita nak melihatnya daripada pihak undang-undang, daripada perlembagaan, daripada berdirinya artikel seperti artikel 51 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1999 dan sebagainya. Saya tentunya bukan orang yang pakar bidang ini. Malam ini saya ditemani oleh dua pakar yang paling hampir dengan saya, Saudara Syahrizan Johan, seorang peguam yang dari masa ke semasa akan datang ke Astro One bincangkan perkara ini. Tentunya tadi pun di 7.45 kita ada Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih Prof sekali lagi. Mungkin saya nak bermula balik ke belakang sedikit dalam arti kata itu daripada mana Ashok mengakhirkannya. Kita tahu bahawa sekarang status Menteri Besar itu dipecat oleh partinya. Dan adakah boleh seorang Menteri Besar yang tidak berparti dalam konteks itu masih lagi kekal memegang jawatan? Dan dalam konteks itu, bagaimana pemahaman dan peruntukan undang-undang terhadap ahli Dewan Undangan Negeri itu, mereka berada di atas paksi parti dan bagaimana hubungannya dengan status mereka jika mereka tidak lagi menjadi perwakilan parti dalam konteks itu. Mungkin saya bagi Saudara Syahrizan dulu kerana mungkin Prof tadi kita dengar di 745. Ya. Kamrul, terima kasih. Kalau kita mengikut undang-undang, sama ada seorang Menteri Besar itu dipecat oleh parti atau tidak membawa apa-apa kesan kepada kedudukannya sebagai Menteri Besar. Kerana tidak semestinya Menteri Besar itu perlu berparti. Jadi pada masa ini apabila Tan Sri Khalid telah dipecat oleh partinya, dia memang masih tetap Menteri Besar Selangor. Walaupun mungkin dia dipilih atas tiket PKR, tetapi itu tidak bermakna apabila dia dipecat oleh PKR, dia tidak lagi dia gugur, tak hilang kelayakan dia, dan dia masih adun dan buat masa ni sehinggalah mana-mana pihak dapat menunjukkan bahawa Tan Sri Khalid tidak lagi mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Selangor, maka dia boleh meneruskan tugasnya sebagai Menteri Besar. Prof, adakah itu kerana perkataan-perkataan yang digunakan yang tertera dalam Undang-Undang Tubuh itu tidak menyebut parti? Ia hanya menyebut tentang ahli Dewan dan kepercayaan ahli Dewan. Ya, benar. Jadi saya guna analogi lah, guna analogi sebab kalau orang lain, adun lain yang bertukar parti, dia masih mengekalkan kerusinya dalam Dewan itu. Jadi begitu juga dengan dalam kes Datuk Tan Sri Khalid ini. Bertukar parti maknanya walaupun dalam keadaan dia dipecat ataupun dia sendiri dengan rela hati menukar parti, dia masih ahli Dewan Undangan Negeri. Sebab syarat menjadi Menteri Besar ni dua saja. Pertama, dia adalah ahli Dewan Undangan Negeri dan keduanya mendapat kepercayaan majoriti. Selagi mana dua ini kekal, selagi itu dia boleh memegang jawatan Menteri Besar itu. Cuma saya nak tambah sikit, kalau orang kata dia sepatutnya pergi meletakkan jawatan kerana partinya telah menolak dia, bagi saya dalam undang-undang ni tidak tepatlah anggapan begitu. Cuma is moral je, moral dalam politikal parti itu. Tapi morality ini tidak boleh dibawa ke undang-undang lah, ke mahkamah lah. Itu yang pentingnya. Jadi saya fikir masyarakat kita pun sudah faham peruntukan undang-undang yang menyatakan dia seorang adun, dia mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan, bukan ahli parti, maka dia masih kekal sebagai Menteri Besar. Sebab itu pentingnya pagi tadi apabila ada pertemuan dengan Majlis Mesyuarat dan juga dengan institusi Diraja Selangor itu, kalau saya lihat artikel 51, Sultan Selangor mempunyai kuasa mutlak dalam dua perkara dan boleh membuat keputusan tanpa perlu nasihat, iaitu yang pertama dalam hal pemilihan Menteri Besar dan kedua soal pembubaran Dewan Undangan Negeri. Ini hanya perkataan seperti itu, tapi terjemahannya, interpretasinya bagaimana Syahrizan? Jadi sebenarnya apa yang berlaku pada pagi ini sebenarnya memang kita telah jangka, sebab tidak ada pada masa ini pihak-pihak yang menunjukkan bahawa Tan Sri Khalid telah hilang sokongan. Jadi in the absence, tanpa satu perkara di mana menunjukkan bahawa tidak lagi mendapat sokongan, maka pihak istana tidak ada pilihan lain kecuali untuk terus mengatakan bahawa Tan Sri Khalid adalah Menteri Besar. Lainlah kalau kita kalau pihak-pihak yang mahu menukarnya
telah menunjukkan bahawa dia tidak lagi mendapat sokongan, dan kemudian barulah proses undang-undang untuk menukar atau menukar menteri besar itu boleh berlaku dan berlangsung. Prof, adakah ini bermaksud proses politik dan politiking itu perlu berlangsung dahulu baru boleh digerakkan proses seperti yang sebut dalam perundangan itu ada timbul tak percaya atau sebaliknya? Itu perkara biasa dalam politik. Itu jadi macam dah lumrah. Jadi kalau tidak ada persoalan, kita panggil political questions. Kalau tidak ada persoalan politik, maka kedudukan undang-undang itu stabil lah. Maknanya jelas lah kan, dia kekal sebagai menteri besar. Tapi apa yang kita lihat dalam insiden ataupun polemik kemelut di Selangor ni, gerakan itu diambil oleh pergerakan pertama, first movement tu dibuat oleh parti lah. Jadi barulah melibatkan kemudiannya institusi istana terpaksa mengambil perhatian. Jadi saya mengambil kesempatan nak memberi pendapat mengenai kenapa istana perlu mengambil pendekatan begitu. Sebab tugas baginda Tuanku Sultan ni ialah untuk memastikan pentadbiran negeri itu sejahtera. Jadi mudah untuk melaksanakan program negeri di dalam negeri tersebut. Jadi langkah Tuanku itu bukanlah nak kata sepenuhnya langkah perundangan, tapi adalah langkah negosiasi, langkah perbincangan untuk Tuanku mengambil kira, mengambil tahu apa yang berlaku dalam negeri Tuanku. Okey. Dan itu juga memastikan bahawa nasihat yang sepatutnya itu diberikan kepada mereka yang sepatutnya. Saya perlu pergi waktu rehat. Apabila kembali saya nak sambung dengan Syahrezan. Jika pun ada usul ataupun motion ataupun pernyataan sama ada dalam dokumen ataupun undian bahawa ada timbul tidak percaya, apakah proses yang diperuntukkan oleh undang-undang? Kerana kita tahu kalau sudah dilantik bukan semudah itu untuk memecat ataupun membuang begitu saja, ada proses-prosesnya, dan mari kita teliti proses yang ada diperuntukkan oleh undang-undang di negeri Selangor selepas ini. Masyarakat memandang dengan rapat sekali apa yang sedang berlaku dalam pucuk pimpinan di negeri Selangor, dan itulah yang ingin dikaji oleh agenda Wani malam ini, terutamanya dalam apa yang diberikan oleh peruntukan undang-undang. Soalan saya kepada saudara Syahrezan tadi adalah, jika pun dimulakan proses untuk menyatakan ketidakpercayaan, tentunya ia ada peruntukan undang-undang dan tidak semudah itu untuk hanya dinyatakan, tapi ada proses yang sudah dimaktubkan. Jadi seperti saya nyatakan tadi, harus ditunjukkan bahawa dia sudah hilang sokongan majoriti. Bagaimana ia boleh dilakukan? Cara yang terbaik adalah dengan undi tidak percaya dalam Dewan. Tetapi kalau kita ikut kes Perak juga, cara di luar Dewan juga boleh diterima sebagai satu proses untuk menentukan sokongan. Jadi selepas itu ditunjukkan atau dibuktikan, barulah Menteri Besar yang sedia ada mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama adalah untuk meletakkan jawatan, menghadap Sultan dan menawarkan jawatannya untuk letak jawatan. Dan pilihan kedua adalah untuk memohon supaya Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Dan apabila satu permohonan untuk pembubaran dibuat, Baginda Sultan mempunyai budi bicara sama ada untuk membenarkan permohonan tersebut atau tidak. Sekiranya Baginda Sultan tidak memperkenankan permohonan tersebut, maka secara automatik Menteri Besar itu sudah gugur jawatannya. Kerana ini juga kita ikut dalam kes Perak. Prof, dalam hal ini tidak semestinya mesti pergi ke pilihan raya, kerana masih ada ruang yang diberikan oleh undang-undang untuk bertukar Menteri Besar itu tanpa melalui proses pilihan raya. Benar. Pilihan raya bukanlah satu-satunya pilihan yang ada. Jadi dalam proses yang seperti yang disebut tadi, Syah sebut tadi, memang melalui proses perundangan. Yang kalau kita kata, saya ambil contoh yang samalah, kita ada kes di Sarawak pada tahun 1968, Stephen Kalonikan. Dia ada syarat macam ni. Kata boleh dibuat di dalam Dewan, the formal voting in the council negeri, ataupun boleh dibuat di luar Dewan, tapi mestilah mencukupi majoriti. Dan kes Sarawak itu dia tak cukup majoriti, bilangannya tak cukup. Jadi boleh buat di mana-mana, di dalam atau di luar. Jadi kalau berbalik pada kes di Selangor ni, walaupun DUN tidak bersidang,
mungkin ada tindakan yang boleh dibuat oleh mana-mana pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan bahawa hilangnya majoriti. Dan dalam kes juga dia sebut dalam extraneous circumstances, dalam kes Datuk Amir Kahar dahulu, dan satu keadaan yang sangat luar biasa yang memerlukan satu keputusan. Contoh yang berlaku di Perak juga itu luar biasa. Berlaku di Sabah dahulu pun luar biasa. Mungkin ini juga satu keadaan luar biasa dan ia boleh dibuktikan. Kalau tidak puas hati, mahkamah ada untuk menentukannya. Akhirnya tafsiran bagi luar biasa atau tidak tu di tangan siapa? Di tangan mahkamah. Luar biasa, extraneous circumstances. Kalau cerita sikit lagi ya. Dalam dua keadaan, kita boleh, dalam beberapa keadaan kita boleh hilang kepercayaan kepada Menteri Besar. Pertama, formal voting tadi. Keduanya, dalam formal voting ni sama ada dalam House, di dalam Dewan atau di luar Dewan, menunjukkan adanya hilangnya keyakinan ataupun kepercayaan itu. Keduanya, extraneous circumstances di Malaysia ini. Extraneous circumstances tu di Malaysia setakat ni, bila ahli Dewan tu sendiri yang menyatakan dia sudah bertukar parti. Tapi adakah parti yang memecah itu dalam keadaan Selangor ni boleh dikirakan extraneous circumstances? Itu tafsiran undang-undang. Tafsiran yang boleh dibuat. Dan contoh lagi yang tidak pernah berlaku di Malaysia, bila kerajaan gagal dalam meluluskan rang undang-undang penting, macam supply bill ke kita tak dapat luluskan, boleh hilang kepercayaan. Ataupun gagal dalam polisi besar. Ataupun bila pergi ke Dewan minta sokongan tapi gagal. Contoh sekarang, kalau Tan Sri Khalid pergi ke Dewan, adakah ahli Dewan masih menyokong saya? Kalau ahli Dewan diam dan tidak memberi sokongan, menunjukkan itu adalah hilangnya kepercayaan. Jadi 5 circumstances sekarang. Kalau tak dapat air, adakah itu boleh dikira sebagai luar biasa? Kalau tak dapat? Kalau keputusan eksekutif tak boleh dibuat, air tak boleh diselesaikan masalahnya, itu juga mungkin boleh diujarkan begitu. Luar biasa terpulang pada tapi mahkamah. dalam konteks itu juga, ini kalau saya balik ambil sisi politik itu, kalaulah Tan Sri Khalid berjaya mengumpulkan, kita tahu kursinya 56. Kalau beliau berjaya mengumpulkan 28, maka apa pula yang akan terjadi, Saudara Shahrizal? Kalau 28 kursi dan 28 kursi. Maksudnya pada masa kita ada hang parlimen, Dewan Undangan, dan pada masa itu peranan Baginda Sultan itu penting. Maknanya siapa yang boleh membuktikan bahawa dia ada sokongan majoriti dalam konteks itu? Pada pendapat Baginda Sultan. Itu kalau kita lihat dalam tapi cara untuk meyakinkan Sultan itu tidak dimaktubkan. Terpulang pada Sultan sendiri kan. Sebab dia kata pada hikmat Baginda. Hikmat maknanya Sultanlah dengan kebijaksanaan, kewibawaan Baginda menentukan. Sekarang is above politics lah. Itu yang kita memerlukan satu institusi yang di luar demokrasi. Yang menentukan dalam keadaan mana. Saya fikir insiden ini menunjukkan kepada rakyat kita juga penting. Sebab tu kita kata demokrasi beraja. Maknanya raja itu mempunyai bukan saja demokrasi berparlimen, sebab semua demokrasi ada parlimen. Tapi mungkin masa boleh diberikan untuk Baginda berpuas hati bahawa ada perundingan dilakukan di kalangan ahli Dewan. Tapi saya rasa dalam kes Selangor ni, apa yang mungkin menjadi stumbling block adalah persidangan seterusnya hanya berlaku lambat lagi bulan November, silap saya. Jadi dari sekarang sehingga bulan November banyak yang boleh berlaku. Jadi mungkin itu adalah satu cara mungkin yang extraneous circumstances. Itu ialah sebab mungkin kerajaan Exco mungkin tak dapat bersidang ataupun mungkin kerajaan negeri tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi sebelum sampai November itu mungkin perlu cara yang di luar Dewan untuk menunjukkan bahawa Tan Sri Khalid tidak mendapat sokongan atau sebaliknya. Bagaimana ini era mana perundangan dan undang-undang itu semakin gairah dalam pelbagai proses. Bagaimana jika ini dibawa ke mahkamah? Apakah yang mungkin dapat kita saksikan? Apakah pengajaran daripada kes-kes sebelum ini? Orang peguam suka melihat kepada kes-kes dahulu. Mungkin itu kita boleh belajar selepas ini dengan kedua pakar yang ada di studio selepas ini. Kemelut yang berlaku di Selangor membawa pelbagai pertimbangan dalam arena politik di media baru apatah lagi. Tapi malam ini di agenda awal ini kita hanya mahu melihatnya dalam aspek perundangan. Dan dalam konteks itu memang ada ruang yang disediakan untuk perkara ini dibawa ke mahkamah. Tapi bagaimana caranya dan apa yang akan terjadi jika itu yang terjadi?
banyak yang boleh terjadi sebenarnya dan banyak perkara yang boleh dibawa ke mahkamah. Jadi contohnya kalau rasa cara menunjukkan sokongan itu mungkin ada pihak yang tidak berpuas hati contohnya, mungkin dibawa ke mahkamah, ataupun mungkin ada exco yang merasakan bahawa patutnya dipanggil sebab kalau ikut standing order Menteri Besar boleh memohon supaya sidang dewan dipanggil. Mungkin itu boleh dibawa ke mahkamah juga. Jadi begitu banyak kemungkinan dan ruang untuk pihak-pihak bawa ke mahkamah. Tapi buat masa ni saya tak nampak lagi lah sebab masa ni belum ada move perundangan. Kalau Tan Sri Khalid membawa keputusan pemecatan itu ke mahkamah, adakah itu akan memberikan sebarang impak atau kesan kepada keputusan siapa jadi Menteri Besar? Pemecatan daripada parti, saya tak nampak bagaimana pemecatan daripada parti itu boleh membawa impak kepada sama ada Menteri Besar negeri. Dan saya juga percaya kalau dia nak bawa pemecatan itu, dia mempunyai satu halangan yang besar kerana kalau kita lihat Akta Pertubuhan menyatakan bahawa apa-apa keputusan dalaman tentang parti tidak boleh dicabar di mahkamah. Jadi itu mungkin satu yang kita warisi selepas tahun 80-an. Ya, benar. Prof, dalam konteks ini tentunya kita tahu percaturan ini banyak yang politik, tetapi tentunya pelbagai pemegang taruh atau stakeholder dalam isu ini mereka juga meninjau pelbagai kemungkinan guaman dan peruntukan undang-undang. Bagaimana Prof melihatnya dalam aspek bahawa akhirnya ada sandaran untuk membawa perkara ini ke mahkamah itu? Setakat ni belum ada yang sangat kukuh lah. Kecuali persoalan sama ada pemecatan daripada parti itu bersandarkan prosedur-prosedur dalam pertubuhan tersebut. So jadi tidak berpuas hati tu. Tapi macam saya katalah, kita melihat pada peruntukan berkaitan Akta Pertubuhan tu. Apapun sekarang ni kita tunggu dululah. Walaupun kita di pinggir sangat at the edge ni, kok tergelincir je dia akan ke sini, tergelincir ke sana. Bila nak tergelincir tu baru kita ada banyak isu perundangan dan pihak-pihak ini akan bersedia ke mahkamah. Jadi satu perkara yang kita perlu ingat, bila pergi ke mahkamah ini, parti-parti politik ini juga akan mempunyai ada game jugalah, maksud saya ada satu permainan yang akan dimulakan lagi kan. Jadi ini sesuatu yang perlu diberi perhatian. Bagi saya apa yang penting sekarang ialah pulihkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan negeri. Itu saya nak pulang ke situ kerana ramai yang mengatakan apabila kita sudah melantik ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dalam proses pilihan raya itu, maka kita seolah-olah tak boleh buat apalah kerana mereka yang akan menentukan siapa Menteri Besar. Tapi dalam aspek moral dan sebagainya yang kita sebutkan tadi itu, kita tahu Selangor ni negeri yang begitu penting dan Lembah Kelang misalnya, banyak keputusan yang perlu dilaksanakan. Jadi kalau macam di Indonesia, kalau dilihat ketika Prabowo membawa ketidakpuasan hati terhadap keputusan pilihan raya Presiden itu ke mahkamah konstitusi mereka ada perlu memberikan keputusan tetap 21 atau 22 Ogos misalnya, dan keputusan itu tak boleh dicabar. Di Malaysia bagaimana jika kes ini berlarutan dan hanya diputuskan nanti oleh keputusan mahkamah? Adakah ada kebiasaan seperti itu atau bagaimana? Sama seperti apa yang berlaku di Perak contohnya. Siapa yang memegang tampuk kerajaan pada itu teruskan, tetapi proses mahkamah juga diteruskan. Dan di Malaysia ni kita tahu cabarannya sekali dibawa di Mahkamah Tinggi dan akhirnya akan ada proses rayuan dan segalanya. Mungkin proses rayuan itu akan dipercepatkan oleh kerana urgency of the matter. Tapi saya tak nampak bagaimana ia boleh sampai ke tahap menghalang mungkin kerajaan negeri untuk berfungsi. Sebab saya rasa dalam kes ini belum lagi kita nampak bahawa kerajaan Pakatan Rakyat itu jatuh ataupun bertukar. Dia masih lagi berdiri. Masih lagi ada. Cuma sebab nak tukar pemimpin saja sebab pada masa ini kita masih lihat mereka masih mempunyai majoriti 2/3. Jadi it's a strong government, a strong majority in that sense. Harapan Shahrizan sendiri sebelum kita tamatkan diskusi malam ini, kerana Shahrizan aktif di media tradisi juga aktif di media sosial dan melihat persepsi daripada maklum palas terhadap apa yang hujah dikeluarkan oleh Shahrizan. Shahrizan boleh menilai persepsi umum masyarakat terhadap isu ini. Saya rasa banyak yang melihat dari segi politik. Contohnya banyak teori konspirasi tentang mengapa ini berlaku. Dan saya rasa semua tu mungkin akan distract kita daripada isu sebenar dalam kes ini. Isunya adakah
Tan Sri Khalid masih mendapat sokongan. Okey. Dan bagi saya sendiri, saya rasa cara yang terbaik, ini mungkin tidak popular saya punya pendapat, tapi cara yang terbaik untuk menyelesaikan kemulut ini adalah dengan Tan Sri Khalid mengundur diri. Hujah terkuat Syarizan untuk menyarankan perkara itu adalah? Kerana selagi tidak mengundur diri, kemelut ini akan berpanjangan dan akhirnya rugi ialah orang Selangor. Prof, pandangan Prof tentang hal ini? Saya fikir persepsi seluruhnya lah apa yang kata dapat feedback daripada media sosial lah. Banyaknya rakyat sudah penat. Okey. Rakyat sudah penat melihat itu. Jadi saya setuju lah kalau kita kata kita selesaikan ni secepat mungkin. Selangor negeri yang penting dalam had persekutuan kita ni kan. Jadi ini juga menjadi sepatutnya Selangor tidak dijadikan satu percaturan dalam political gain mana-mana parti, mana-mana pihak pun. Jadi penyelesaiannya mungkin juga berundurnya Menteri Besar itu satu penyelesaian, tapi kedatangan Menteri Besar baru juga mungkin akan mendatangkan masalah. Jadi kita timbang balik antara kedua itu, bagi saya lebih kekalkan Menteri Besar sekarang. Dan ini juga mungkin satu proses kematangan dalam negara menuju ke depan, kerana penggunaan sandaran pada undang-undang dan peruntukan undang-undang itu boleh ditolak ke tengah dalam isu ini. Betul, ia lebih membawa kita kefahaman dan sebenarnya satu cabaran bagi kita, bagi saya dalam bidang akademik membaca dan menilai keputusan-keputusan tersebut, apa yang berlaku di luar negara, apa juga pengalaman yang Malaysia boleh belajar. Maknanya kita pun nak bersandarkan pada fakta, kita tunggu apakah ada usaha untuk menunjukkan sokongan majoriti atau ketidak sokongan majoriti itu. Terima kasih kepada Prof, terima kasih kepada Ustaz Syarizan. Anda boleh menghantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada. Anda dah pun ada, tapi teruskan hantar kepada kami yang kita boleh ambil keluar untuk bincangkan dalam sesi-sesi seterusnya, ataupun terus muat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android supaya anda boleh menonton episod seperti ini secara langsung di gadget Mudah Alih anda. Sekian, selamat malam, terima kasih, jumpa lagi. Thank you so much. Thank you.